Alhamdulillah, kita hari ini dihimpunkan kembali di dalam bulan yang juga bulan yang barakah, iaitu bulan Syawal. Setelah kita selesai melaksanakan ibadat puasa selama sebulan di dalam bulan Ramadan, sepatutnya di dalam bulan Syawal ini, disebabkan masih ada lagi saki-baki semangat yang kita buat sewaktu di dalam bulan Ramadan, jadi hendaklah kita mengambil peluang supaya diri kita tidak leka dan tidak lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sebut di dalam hadis yang telah kita bacakan, biasa bacakan di sini, idza marartum bi riyadil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi kata, idza marartum, apabila kamu melewati sesuatu kawasan dan terdapat pada dia riyadil jannah, iaitu disebut sebagai taman daripada taman-taman syurga, Nabi kata, farta'u, maka sertailah kamu di dalam riyadil jannah tersebut. Kemudian sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada ketika itu, sahabat-sahabat Nabi menyebut, sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina lana bi riyadil jannah fid dunya ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aina lana, di manakah terdapatnya taman daripada taman-taman syurga, riyadil jannah, di atas dunia ni, di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Nabi sebut riyadil jannah fid dunya, Nabi kata, farta'u fi majalisil ilmi wat tadhkir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi kata, maka sertailah kamu di dalam satu majlis yang terdapat pada dia majlis ilmu, majlisul ilm wa dzikr, dan juga majlis zikir ataupun majlis memperingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat penting kita berada di dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan majlis ilmu pada kali ini dan juga pada masa-masa yang lain akan menyebabkan diri kita ni makin hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai muqaddimah kita. Hari ini kita sambung ayat yang ke-22. Nah, tafsir surah Yasin ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Sadaqallahul azim. Itu ayat yang ke-22 di dalam surah Yasin. Kalau kita melihat kepada dalam kitab tafsir, di dalam kitab tafsir Jalalain disebut, wa ma yamna'ani min ikhlasul ibadah lilladzi khalaqani wahdahu la syarika lah wa ilaihi turja'un yawmal ma'ad wa fima ala a'malikum in khudh wa in syarran fa syarran. Jadi di dalam kitab tafsir Jalalain ini disebut, dia kata, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ma yamna'ni, apa-apa juga yang menegah daripada ikhlas buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma liya la a'budu alladhi wa ma yamna'ni, tidak ada satu apa-apa pun yang boleh menegahkan aku daripada min ikhlasul ibadah, daripada buat ikhlas ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadat ini dibahagikan kepada dua. Ada satu ibadat yang disebut sebagai ibadat umum, dan satu lagi disebut sebagai ibadat khusus. Ibadat khusus ini ialah berkaitan dengan ibadat sembahyang kita. Ibadat sembahyang kita itu sembahyang yang ibadat khusus, sama ada sembahyang itu sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat ataupun apa-apa juga bentuk solat, dipanggil ibadat yang khusus. Maksudnya kita kena buat, dia kena pada waktu dia, sembahyang pada masa dia, dia ada waktu-waktu yang tertentu, yang itu disebut sebagai ibadat khusus.
Dan apabila kita melaksanakan ibadat, contohnya kita sembahyang, selalunya tuan-tuan ramai di kalangan kita hari ini yang sembahyang, tapi berpandukan kepada hadis yang kita biasa bacakan. Nabi sebut, Nabi kata summa fataji'us salah. Di akhirat esok kita akan dibangkitkan oleh Allah, dan kemudian solat kita akan datang kepada kita. Jadi solat kita hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukannya hanya disebabkan perilaku perbuatan solat saja. Bukannya sebabkan kita ni takbir Allahu Akbar, kita sebut betul Allahu Akbar. Bukan sebab hanya kita i'tidal itu betul, bukan sebab baca Fatihah saja betul, bukannya disebabkan rokok kita betul, bukannya disebabkan sujud saja kita betul, tapi dalam semua bab. Maksudnya daripada sebab bab keimanan kita, bab keikhlasan kita, bab kita ni keislaman kita, semua diambil kira untuk diterima segala amalan ibadat yang kita buat selama ni. Dan kemudian ibadat-ibadat khusus lain seperti mana? Ibadat puasa. Contohnya puasa di dalam bulan Ramadan. Begitulah juga sunat di dalam bulan Syawal. Contohnya tuan-tuan, kita dah puasa di dalam bulan Ramadan, habis dah puasa 30 hari di dalam bulan Ramadan, kemudian datang bulan Syawal. Bila beradanya kita di dalam bulan Syawal ni, kita tidak ambil peluang untuk kita tambah puasa 6 hari. 6 hari di dalam bulan Syawal ni kita tak ambil peluang, tak abut peluang tuan-tuan. Nah, kita tak abut peluang, ambil peluang berpuasa lagi 6 hari, jadi 30 campur 6 bersamaan dengan kita puasa 360 hari ataupun setahun kita berpuasa. Nah, ada juga dia kata kalau macam mana kalau saya puasa tak sampai, tak cukup 6, maksudnya kita tak akan dapat pahala puasa selama setahun. Nah, tak dapat pahala puasa selama setahun. Dan kalau sekiranya kita puasa di luar daripada bulan Syawal, 6 hari juga kita buat, tapi kita niat puasa Syawal, kita tidak akan dapat pahala seperti mana yang disebutkan di dalam hadis baginda Nabi SAW. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan kemudian diikuti pula 6 hari di dalam bulan Syawal, dia seolah-olah berpuasa selama setahun. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak peluang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala punya nak bagi dekat kita sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi dekat kita. Dia tahu kita ni tak boleh puasa, kita tak mampu nak puasa setahun. Nah, kita tak mampu nak puasa setahun. Kita tak mampu, walaupun dalam keadaan terpaksa pun kita tak mampu. Ada di kalangan kita yang tidak mampu berpuasa. Contohnya orang yang dia wajib bayar kifarat puasa dia, kena puasa 2 bulan. Hak ni yang duk jadi satu masalah, orang tak faham tuan-tuan. Lah ni bila dia kena kifarat, kita duk faham kifarat ni bila tak mampu ni setelah kita buat. Ada orang dia tak faham, dia tak buat dah, dia kira dia tak mampu. Daripada sudut pemahaman diri dia, dia tak mampu, terus dia tak puasa, terus dia bayar denda dengan menggunakan duit ataupun harta dia. Maksudnya kifarat dia tidak sah selagi mana dia tidak berpuasa dulu. Contoh kalau orang ada orang yang dia memang ada kifarat puasa selama 2 bulan betul-betul, dia kena puasa dulu. Puasa buat dulu, kalau dah tak mampu barulah boleh dia menggunakan harta dia untuk bayar kifarat. Ini orang tak faham. Nah, dia duk faham kata dia boleh clear, jadi dia terus tak puasa, terus dia bayar kifarat saja, maka kifarat dia tidak sah. Nah, yang paling utama sekali dia kena berpuasa dulu. Kemudiannya baru boleh pergi cari orang miskin, mereka tak ada, baru boleh bayar dengan duit, dengan harta yang kita ada. Yang tu yang last sekali. Tapi yang menjadi utama lah ni, orang lah ni dia tak meringankan, dia tak ambil berat, dan dia meringankan apa sahaja hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala fardukan atau wajibkan. Yang tu dipanggil ibadat khusus yang kita kena buat, yang wajib kita buat. Begitulah juga ibadat haji dan sebagainya, ibadat yang khusus dan ada masa-masa yang tertentu, ibadat umrah dan ibadat-ibadat lain. Ada juga yang disebut sebagai yang pertama, yang keduanya ibadat secara umum. Ibadat umum ni tuan-tuan, kita berpakaian. Contohnya kita pakai pakaian, walaupun Nabi tak pakai baju Melayu. Hari raya baru ni Nabi tak pakai baju Melayu, tapi kita pakai baju Melayu, sampin apa semua kan. Kemudiannya Nabi tak buat ketupat macam kita makan ketupat. Tapi kita nak bagi dapat pahala kat mana? Nak bagi dapat pahala dengan kita niat kita pakai pakaian ni menutup aurat, kita dapat pahala. Kemudiannya kita berdoa, dapat pahala. Kita makan, dapat pahala. Kita keluar daripada rumah kita baca doa. Kita datang ke masjid,
Kita datang dan berdoa, dapat pahala. Kita makan, kita jemu orang makan. Nabi kata tut'imu ta'am. Nabi kata berilah makan. Wa taqra'us salam. Hari itu pula kita banyak memberikan salam kepada orang ramai. Jadi dapat pahala. Pahala disebabkan kita mengikut sunnah Nabi SAW. Dan kemudiannya sebut, dia kata wa ma yamna'ani min ikhlasu ibadah lilladzi khalaqani wahdahu la syarikalah. Ni apa-apa juga yang tidak boleh menegah aku. Siapa kata ni? Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Ayat ni tuan-tuan masih lagi merujuk kepada kata-kata Habibun Najjar. Habibun Najjar yang mana kita tahu dia ni satu orang yang hidup di kalangan puak Antakiyah. Yang mana puak Antakiyah ini, mereka ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan raja Antakiyah ini sembah berhala, dan kalau boleh depa ni nak panggil semua puak ni sembah berhala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan 3 orang rasul. Allah mengutuskan 3 orang rasul yang kita baca dulu ni. Ayat ni agak panjang, dia sambung sampailah yang hujung sekali. InsyaAllah kita akan jumpa apa yang berlaku kepada Habibun Najjar. Habibun Najjar ni walaupun dia ni seorang yang cacat, tangan dia tak ada, walaupun dia ni hanya kerja dia tukang kayu tuan-tuan, tapi kita jangan pandang lekeh dekat dia. Sebab di hari kematian dia, Habibun Najjar ni Allah Subhanahu wa taala utuskan para malaikat mai habaq dekat Habibun Najjar. Wahai Habibun Najjar, Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan dosa kamu. Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan dosa kamu yang telah lalu, dan engkau akan masuk syurga bersama-sama dengan para nabi dan juga orang-orang yang soleh. Tuan-tuan, anugerah yang paling besar. Kita tuan-tuan, di mana kedudukan kita? Di mana diri kita? Walaupun kita dosa, kata kita semua ni mati masuk syurga. Kita faham macam tu. Kita duk sangka dah kita ni beriman, kita ni sembahyang, kita ni puasa, kita haji, kita buat semua benda dah. Mati kita masuk syurga. Tapi tuan-tuan, kita kena tahu, kalau kita berada dalam keadaan selesa, contohnya kita main sembahyang, okey, tak ada apa-apa ancaman ataupun dugaan. Macam mana Allah Subhanahu wa taala uji sahabat-sahabat kita hari ini yang berada di Palestin. Tuan-tuan, ada di kalangan orang Malaysia hari ini yang kata juga kita tak perlu boikot kepala bapak dia. Apa punya buta perut. Dia kata kita nak boikot berapa barang ni. Dia buat pula contoh. Buat contoh kartun pula, saya hati saya tak pijak handset lah. Geram macam nak pijak handphone. Awak jadi buta perut sangat ni. Kenapa jadi apa satu pantun 5 perut buah temikai, buta perut tak ada kai. Kenapa yang jadi sampai macam tu? Awak jadi sampai teruk sangat, awak kelapar sangat kan nak makan kedai McDonald tu? Awak kelapar sangat kah? Awak tak ada makanan sangat kah kita ni sampai kita ni tak boleh nak boikot macam tu saja? Tak boleh. Bukan suruh pergi perang lagi. Bukan wajibkan Al-Husna. Surah Al-Husna ni kena hantar 20 orang. Tuan-tuan pakat teriak habis. Pakat teriak habis. Bukan teriak nak pergi, teriak tak mau pergi. Teriak lah tak mau pergi. Tu saya ada satu sahabat saya cerita, dia pernah sekali dihantar ke Kongo. Dalam satu visi aman dunia ni, dia bisa hantar ke Kongo, dia tentera. Masa tu dia pegang pangkat apa saya tak ingat kan? Tapi dia pencen dengan pegawai waran. Jadi masa dia hantar pergi ke sana, dia kata nak pergi ni, dia kata dia sayang nak tinggal isteri. Isteri bukan banyak, seorang saja sayang nak tinggal. Kalau 4 lain lah tuan-tuan. Bini ada seorang saja sayang nak tinggal. Kalau 4 tu kita kata lain lah. Dia kata saya nak tinggal pun sekarang sebab bini 4. Lain lah bini banyak. Ni seorang tu saja tinggal tak apa. Tuan-tuan, dalam misi dia nak pergi tu, dia cerita dekat saya. Dia kata, Ustaz, masa langkah nak kapal terbang tu berat. Masa kapal terbang duk tengah pergi tu, asal macam nak terjun kot tingkap, tak mau pergi. Bukan apa, dia kata bila pergi esok ni takut bila mati apa jadi. Orang akan ambil bini kita, orang akan ambil harta kita, orang akan ambil rumah kita, orang akan ambil apa saja. Orang akan ambil tempat pangkat nak kita pegang lah ni. Orang akan ambil tempat kedudukan kita. Tuan-tuan, kalau tak pergi perang pun mati. Tak pergi perang pun mati. Yang lecehnya mati terentuk singki. Leceh kan? Mana baik lagi mati perang ni, lawan dengan musuh, jihad fisabilillah, dengan mati kepala terentuk singki pasal makan lemang banyak. Mana bagus lagi? Bagus lagi mati fisabilillah, tapi
ramai di kalangan kita yang tak nampak. Saya takut lagi di luar kata ustaz, kita tangkap ustaz hantar pergi tengok. Kan ni kita cerita kelemahan kita sendiri. Tuan-tuan, bila dia pergi ke sana sampai di Kongo, sampai di sana bila dia tengok umat Islam dibuat macam-macam. Sampai di sana dia main satu semangat, tuan-tuan. Kemudiannya dia langkah kaki pada masa tu, dia mula buat ibadat, mula sujud kepada Allah. Dia kata berdiri dia sembahyang yang sungguh-sungguh waktu tu. Sebab tu kita ni kena ada ujian dalam hidup. Kalau kita duduk dalam keadaan biasa, kita tak ada apa-apa, kita rasa biasa saja, kita tak pergi cari ujian. Maksudnya kita pergi cari ujian ni maksudnya kita berusaha. Contoh tuan-tuan yang berusaha untuk bangunkan surau ni, untuk ramaikan orang datang ke sini. Ada di kalangan kita yang dibenci oleh masyarakat, ada yang disukai oleh masyarakat. Kalau dibenci oleh masyarakat disebabkan kita nak ajak mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan kata berjayanya dakwah kita. Itu menandakan kata itulah jalan para nabi-nabi dan jalan rasul-rasul, jalan orang-orang yang soleh. Sebab apa? Kalau sekiranya kita diuji, ujian itu sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, begitulah berlaku. Sahabat saya ni dia cerita sampai di sana dan dia doa kepada Allah. Nah, bila dia tengok keadaan umat Islam di sana, dia mula fikir, sebab apa Allah Subhanahu wa taala suruh kita ni berjihad fi sabilillah? Sebab apa Allah Subhanahu wa taala suruh kita ni berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala? Sebab apa Allah Subhanahu wa taala suruh kita sembahyang, suruh kita puasa, suruh kita bangkit sembahyang malam? Rupanya kekuatan ada di sini. Apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai satu kekuatan dalaman yang kuat. Ni tuan-tuan, kita dalam bulan ni, bulan Syawal ni, orang uji dengan lemang ketupat apa, tak puasa 6 dah. Baru puasa 6. Nah, baru puasa 6 tuan-tuan. Nah, tak boleh puasa dah. Dia kata saya tak boleh dah. Dia kata keluar-keluar akhirnya hati kecil dia sendiri yang tolak kebaikan ni. Hati kecil dia sendiri yang tak mau. Disebabkan apa? Lemahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Begitulah sahabat-sahabat kita yang ada di bumi Palestin hari ini, Allah Subhanahu wa taala berikan ujian yang dahsyat kepada mereka. Jadi kita yang tak mampu nak pergi ke sana, apa salahnya dengan kita yang berada di sini kita boikot semua barang-barang Israel Yahudi ni? Sebab apa? Antara salah satu yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga tuan-tuan ustaz-ustaz yang pergi kata Rasulullah tak boikot. Siapa kata? Rasulullah pernah boikot mereka ni semasa Nabi berada di Madinah. Ikut Sayyidina Umar, dia nak bunuh Habis. Tapi Nabi kata jangan, kita hanya boikot mereka. Disebabkan mereka ni kacau, mereka ni buat masalah daripada umat Islam, mereka kacau, ganggu gugat umat Islam, dan kemudiannya kita boikot mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan. Tuan-tuan, kita lagi pada sudut boikot ni bagus. Bila kita tak makan benda-benda yang syubhah, benda-benda yang salah. Tuan-tuan tengok dalam bulan Ramadan, kita tak makan, merapu ikut dan sehari dah kita tak makan. Kemudian kita buka puasa, kadang-kadang kita makan di rumah dan isteri kita masak. Kan? Apa ataupun benda sikit saja kita beli daripada luar, balik makan di rumah. Kita tengok apa jadi. Kita boleh rajin main masjid waktu malam. Sampai pukul 10 dia boleh tunggu lagi. Sampai pukul 11 dia boleh tunggu lagi. Keluar daripada bulan Ramadan, dia makan macam-macam. Dia makan macam-macam. Sebab tu makanan ni boleh menyebabkan kita lemah untuk datang buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kata kalau kita jaga makan kita akan menyebabkan, memberikan kekuatan fizikal, kekuatan rohani kita untuk kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi ambillah peluang. Susah duk dengarlah hak jenis kaki, hak jenis ada setengah orang ni dia bukan kaki mengempu, kononnya nak tunjuk kata dia tu orang baik. Ahli sufi pun sendiri tuan-tuan, lagi awal lagi dia boikot benda-benda ni. Sebab itulah mereka berada pada jalan orang-orang yang soleh. Kita orang yang biasa ni, pada masa ni Allah Subhanahu wa taala nak bagi pahala dekat kita. Jadi kita ambil ruang, ambil masa, kalau boleh kita jadi salah seorang, cuma kita jangan lebih-lebih. Kita tak boleh kata dekat agama orang lain, kita tak boleh kutuk agama orang lain, tapi kita boleh boikot barangan-barangan yang dibuat oleh Yahudi dan juga Nasrani. Sebab apa? Inilah antara salah satu untuk menjatuhkan mereka.
Salah satu untuk memusnahkan agenda Yahudi dan juga Nasrani ini ialah dengan kita ni ambil berat tentang makan minum kita yang hari-hari kita guna, menyebabkan ekonomi mereka ini makin berkembang dan sebagainya. Wa ma li la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Terjemahan dia, dan apabila ditanya, sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka jawabnya, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku dan yang kepadanya lah aku dan kamu semua akan dikembalikan. Inilah kata-kata yang disebut oleh siapa? Oleh Habibun Najjar. Setelah puak-puak Antakiyah dan juga Raja Antakiyah ini mereka mendustakan nabi-nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada puak-puak ni, nabi-nabi ini ditangkap dan kemudian dikurung. Kemudian datanglah Habibun Najjar yang dia ni adalah penduduk yang tinggal berhampiran dengan kota Antakiyah ni. Kemudian dia main, dan kita tengok dalam kitab tafsir ni, saya kita cerita lagi. Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani menceritakan, dia kata apabila Habibun Najjar mengatakan kepada kaumnya, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Habibun Najjar kata ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Lalu mereka menangkapnya. Dan bila dia ni kata dekat puak kaum ni, dia kata dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani, dia cerita antara kata-kata Habibun Najjar. Tuan-tuan, Habibun Najjar ni pasal apa dia berani? Pasal apa dia berani? Dia juga adalah seorang pendakwah. Tuan-tuan, ciri-ciri pendakwah yang kena ada, antara salah satu dia ialah rasul-rasul yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok pada ayat ni, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Lalu mereka menangkapnya dan membawanya menghadap Raja Antakiyah. Makna ayat ni, ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ikutlah orang-orang yang tak pernah meminta bayaran. Jadi tuan-tuan, Raja Antakiyah suruh sembah berhala, kemudian minta dekat ayat lagi. Minta cukai, minta ni. Pasal apa? Raja nak berdiri, nak hidup dengan duit rakyat. Sama aja. Negara mana pun sama, tuan-tuan dah ni. Bukan dia memudahkan rakyat, bahkan rakyat jadi susah. Tuan-tuan cuba tengok, nak buat open house pun tak ada duit. Nah, terlepas sakan open house ni sampai kita tak larat. Jamban penuh kena panggil Indah Water Mahisam. Tapi tahun ni tuan-tuan tak ramai buat open house. Saya pun tak apa dapat banyak sangat jemputan. Nah, bukan pasal orang ni, orang tak boleh nak buat. Orang kuasa duit ni jadi kecil. Habis duit dengan persiapan raya itu saja, nak buat kenduri lepas raya ni pun tak boleh dah. Nah, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Dia kata apa? Ikutlah kata-kata Habibun Najjar ni. Dia kata, ikutlah orang yang tak pernah meminta bayaran, ajran, meminta apa-apa balasan. Nah, dia kata wa hum muhtadun. Inilah antara sifat-sifat seorang pendakwah, tuan-tuan. Antaranya dia kata apabila rasul-rasul tadi puak-puak lebih kurang macam ni. Habibun Najjar ni dia bertanya kepada puak-puak Antakiyah, aku nak tanya hampa semua ni, raja apa ni, nabi-nabi yang 3 orang mai hari tu ni, ada tak dia minta balasan dekat hampa? Dia mengajak hampa, ajak tauhid kepada Allah, ajak sembah Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nak tanya hampa, nabi-nabi ni minta duit tak? Dia minta balasan tak? Dia minta upah tak? Jadi depa ni kata tak. Sebab itulah Habibun Najjar kata, ittabi'u man la yas'alukum. Jadi hampa tunggu apa lagi? Maka ikutlah hampa orang-orang yang tak minta bayaran, tak minta balasan, tak minta kedudukan, tak minta tempat. Tapi tuan-tuan, ramai di kalangan kita hari ini salah faham. Dia pilih orang yang minta bayaran, dia pilih orang yang minta kedudukan, dia pilih orang yang minta kemusnahan sebenarnya. Yang ni jadi kesalahan kita pada hari ini. Sebab itulah kita makin susah, makin teruk hidup kita. Lalu mereka menangkapnya dan membawanya kepada Raja Antakiyah. Dan satu lagi, bila tengok kepada ayat ni, wahum muhtadun, dan mereka telah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Habibun Najjar kata, nabi-nabi hak mai dekat hampa tu, satu dia tak minta bayaran apa-apa. Yang kedua, mereka ini adalah orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, mana ikut bapa lain.
Apa nak ikut buat apa puak-puak lain, sedangkan mereka ini orang yang ikut jalan Allah. Mereka ini orang yang ikut agama Allah. Mereka ini orang yang tidak minta bayaran dan kedudukan. Begitulah juga kita tuan-tuan, kita main masjid, main mengaji, duduk pada jalan Allah, main duduk dalam rumah Allah. Orang ajak kita pergi sembahyang tanpa minta apa-apa bayaran. Orang ajak kita main mengaji tanpa minta apa-apa bayaran. Orang ajak kita buat satu kebaikan tanpa minta apa-apa bayaran. Kita ikut sebab apa? Tengok apa kata-kata Habibun Najjar, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Sebab apa? Orang yang ajak kita tu adalah orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Macam kita lah. Ada satu sahabat duduk sebelah rumah, selalu duk beritahu kat kita, ni malam ni ada kuliah di surau, malam ni jom kita pergi sembahyang jemaah, malam ni jom kita pergi buka puasa ramai-ramai, esok kita puasa sama-sama, puasa 6 bagi habis bang. Kan? Kita aku duk buat lama dah, hang lah buat. Kan? Aku duk pergi sembahyang awal ke benar, hang baru insaf berapa hari. Sebenarnya tuan-tuan, wa hum muhtadun. Allah nak habaq apa? Inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah. Hidayah ni tuan-tuan kadang-kadang boleh pi, kadang-kadang boleh mai. Disebabkan apa? Disebabkan kita sendiri kena mustamirran. Disebabkan kita ni kena daiman, kena sentiasa, kena mustamirran, kena sentiasa dalam keadaan memelihara hidayah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kemudiannya tuan-tuan, raja bertanya kepadanya ayat tadi ni, adakah kamu menerima dan menuruti agama yang disampaikan oleh Rasul bertiga itu? Jadi raja tanya pada dia. Raja tanya kepada Habibun Najjar, ditangkap Habibun Najjar ni, raja tanya, hang terima ke? Adakah hang terima apa yang telah dibawa oleh 3 orang Rasul ini? Kemudiannya jawab Habibun Najjar, lalu Habib memberikan jawapan dan dengan menyatakan 2 sebab mengapa mereka mesti menerima dan menuruti agama yang dibawa oleh 3 orang Rasul itu, dan mengapa mesti mentauhidkan Allah serta meninggalkan berhala. Dalam ayat ni tuan-tuan ada 2 yang disebut oleh Habibun Najjar. Dia kata, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani. Satu, dia jawab. Dia kata yang pertama, dia kata mengapa? Dia kata, wa ma liya la, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku, a'budu alladhi fatarani. Dia kata, sedangkan aku dulu, dia kata, satu makhluk yang tidak wujud. Aku dulu tak ada, sedangkan dulu aku tak ada. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan aku, dan maka sebab itu dialah yang paling layak disembah. Jadi Habibun Najjar jawab macam tu. Jawab orang yang tauhid kepada Allah tuan-tuan. Jawab orang yang rendah hati di hadapan Allah. Jawab manusia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan tempat yang hebat kepada dia. Begitulah juga kita semua tuan-tuan yang hidup pada hari ini. Andai kata Allah Subhanahu wa taala utuskan malaikat maut mai cabut nyawa kita, adakah kita mati seperti Habibun Najjar? Walaupun kita ni ada pangkat besar, Habibun Najjar tak ada pangkat apa, orang biasa saja, cacat pula tu. Kemudian dia kerja tukang kayu saja. Kita tukang buat rumah besar-besar. Kita hebat, kenderaan hebat, rumah hebat, kan, pakaian kita hebat, tempat tinggal kita hebat. Sebab itulah kita rasa kita manusia hebat, dan kita rasa macam kita lah akan ditempatkan di tempat yang hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tu tidak menjamin tempat kita di dalam syurga. Sebab apa? Disebutkan, saya sebut dah itu di dalam bulan Ramadan, yang sini saya ulang. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah sebut, rubbama fataha laka babat ta'ah wa ma fataha laka babal qabul. Rubbama fataha laka babat ta'ah. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala bagi kat kita keistimewaan. Keistimewaan kat mana? Allah bagi kehidupan kita aman damai. Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita aman, tak ada masalah apa. Allah Subhanahu wa taala bagi peluang dekat kita buat ibadat dengan mudah, tanpa ada bom lalu ke atas kepala, tanpa ada roket lalu masuk tembak kita, tanpa ada peluru duk tunggu kita. Tapi kita solat dalam keadaan tenang, tapi ibadat kita tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duk sangka kata kita adalah satu kumpulan yang Allah Subhanahu wa taala bagi peluang buat ibadat dalam keadaan tenang, aman dan damai. Dan kita faham juga bahawa segala amalan yang kita buat ini
diterima sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak. Sebab apa? Wa ma fatahalaka babal qabul. Belum tentu segala amalan yang kita buat, belum tentu segala amalan yang kita buat siang dan malam, tak kira waktu, belum tentu segala amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita buat amalan itu dalam keadaan ikhlas kita kepada Allah, kita buat amalan dalam keadaan insaf diri kepada Allah, kita buat amalan dalam keadaan sedar diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana yang disebutkan oleh Habibun Najjar ini, dia kata, mengapa aku tidak sembah Tuhan yang menciptakan aku? Macam tu juga tuan-tuan, kita pun sama. Kita nak sembahyang, kita tanam kat diri kita, pasal apa aku tak boleh sembah Tuhan hak cipta aku ni? Aku sembah sungguh-sungguh. Pasal apa aku tak boleh takbir Allahu Akbar? Pasal apa aku tak boleh berjuang untuk agama Allah? Pasal apa aku tak boleh buat satu usaha untuk bawa manusia semua kepada agama Allah Subhanahu wa taala ni sungguh-sungguh, sedangkan mengapa tidak aku buat begitu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang sebenar-benar Tuhan. Dan kemudiannya disebutkan lagi, dia kata, sedangkan aku dulu adalah sesuatu yang tidak wujud, lalu Allah lah yang mencipta aku, maka sebab itu dialah yang paling layak disembah. Tuan-tuan, dia tak jawab apa yang ditanya oleh Raja Antaqiyah. Raja Antaqiyah tanya dekat dia, tanya dekat Habibun Najjar, hang terimakah apa yang dibawa oleh mereka ni, oleh Nabi-Nabi ni? Dia tak jawab aku terima ataupun tak, tapi dia jawab apa? Dia jawab terus dengan keyakinan. Maksudnya bukan takat jawab terima. Dia tak jawab kata aku terima, tapi dia jawab apa? Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Dia jawab tu jawapan yang lebih hebat daripada jawapan aku terima. Aku terima, aku dengar dakwah mereka, aku terima dakwah mereka, aku ikut Tuhan mereka. Tapi dia jawab apa? Mengapa tidak? Satu jawapan yang cukup hebat, satu jawapan yang menyebabkan orang yang ada di sekeliling ni rasa Habibun Najjar bukan orang lekeh. Habibun Najjar bukan satu orang lekeh, bukan satu orang biasa. Dia tak jawab pertanyaan Raja Antaqiyah. Macam kita lah, orang tanya kita tadi, tengok pergi kedai permen tadi buat apa? Kita pun jawab, antu takkan nak pergi beli sayur. Macam tu lah. Dan Habibun Najjar ni, dia jawab macam tu lah dekat raja. Hampa semua tahu, raja ni pun tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi 3 orang ni. Dia tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi yang 3 orang ni, tapi mereka ni dia buat ketegang. Dia buat ketegang juga. Sebab itulah awal tadi dia kata dah, ittabi'u man la yas'alukum. Dia kata ikutlah orang yang ajak hampa ni kepada Tuhan tanpa minta balasan. Lepas tu tuan-tuan, pendakwah ni pun sama juga. Bila jadi seorang pendakwah, dia tidak boleh meletakkan harga. Contoh, saya main mengejar malam ni, saya meletakkan dah di kereta, saya pelekat dah, sila bayar kepada saya 300 sekali saya main. Tapi saya tak pelekat. Tapi kalau ada orang pelekat, itu sabotaj tuan-tuan. Nah, kita tak boleh letak harga lagu tu. Pasal apa? Tengok, ittabi'u man la yas'alukum. Ikutlah orang yang tidak meletakkan bayaran. Jadi pasal apa ada di kalangan kita yang meletakkan bayaran? Contoh tuan-tuan, dia mai daripada jauh. Pada-pada lah kalau dia letak ataupun dia minta tu, kita jangan anggap kata dia ni meletakkan ajran, tapi sebagai untuk memudahkan kerja dia. Jadi dia minta tu sebab atas urusan nak buang minyak, tempat tinggal dia, yang tu tak apa. Nah, kita pula kena cerdik lah, kita kena bagi berpada dengan dia. Bukan dia minta tu disebabkan habaq kata dia ni penceramah high class, ataupun dia ni satu benda yang dia umum tu hebat, tak, sama saja. Hak ustaz duk mengajar di surau ni pun sama, wak habaq benda yang sama. Hak yang mai daripada jauh pun wak mai benda yang sama. Cuma manusia ni dia kena ambil hak luar-luar juga mai, supaya apa? Dia boleh mai ramai, dia ada tarikan. Yang tu sebagai salah satu tarikan. Tapi tuan-tuan, sama saja. Hak duk sampaikan ni sama juga, ajak kepada tauhid, kepada Allah, ajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hak mai pada jauh tu, kalau dia letak pun kita berpada dengan dia. Jangan sampai dia terkeluar daripada kumpulan ittabi'u man la yas'alukum ajran. Dia letak sampai melebih-lebih sangat. Kos dia mai sepatutnya 2,000 saja, dia letak sampai 20,000. Yang tu kita halau balik. Dia duk panggil mai ceramah lah. Kan letak sampai ni, saya sebenarnya saya duk mai ni, hari tu saya mai belah tu dia bayar 10,000. Jadi tang ni pun saya mau 10,000, hang pergi balik. Kami berhenti baca Quran, kami pun ada ustaz hak boleh mengajar, kami pun ada juga menceramah lain hak lebih murah daripada hang. Berpandukan kepada ayat ni, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Sebab apa? Orang yang dapat hidayah Allah, dia akan takut pada Allah.
Orang yang dapat hidayah Allah, dia akan jawab macam mana yang dijawab oleh Habibun Najjar ni. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Mengapa aku tidak sembah Tuhan yang menciptakan aku? Aku nak pergi sembah hak lain buat apa? Dia kata sedangkan sepatutnya aku sembah Tuhan yang ciptakan aku. Mengapa pula aku perlu, dia kata, menyembah kepada patung berhala yang tidak menciptakan aku dan juga tidak boleh mendatangkan sebarang manfaat dan juga tidak boleh menolak sebarang mudarat. Yang ni dia jawab, kita jangan nak berjawab lah. Ni kita pergi jumpa satu Melayu Cina ke, dia kata you apa tokong you boleh buat, tu sah duk pergi debat. Tu sah duk pergi debat. Kita tunjuk contoh Islam yang baik. Tuan-tuan, kita tunjuk contoh Islam baik, orang akan ikut Islam. Kalau kita tak tunjuk contoh, orang Islam pun duduk lena di rumah. Boykot jugalah daripada hantar mail dalam WhatsApp. Kan? Pergi tengok McDonald lengang. Pergi tengok Starbucks tak ada orang. Itu bagus tak? Bagus, boykot jadi. Pergi tengok tempat-tempat Yahudi ni semua lengang habis. HSBC pun tak ada siapa habis. Tesco lengang. Main masjid surau pun lengang juga. Takkan hamba boykot semua ni sampai masjid surau pun bukan Yahudi buat. Masjid surau ni kita buat, kita main. Kita kena main lah, jangan boykot semua. Boykot sampai masjid surau pun dia boykot, tak pi habis. Jadi duduk di rumah. Kita tak tunjuk contoh yang baik. Maksudnya tuan-tuan, makin orang tekan umat Islam, makin ramai kita di rumah Allah. Makin kita ditekan, kita makin banyak berdoa. Yahudi dan juga Nasrani ni, dia cukup takut dengan doa orang Islam. Tuan-tuan, cuba kita flashback tengok cerita Ibnu Juraid. Ibnu Juraid waktu dia nak dibunuh, waktu orang kampung mai tangkap dia, bawa cangkui, golok, parang, nak tetak tengkok Ibnu Juraid ni. Sebab apa? Ibnu Juraid dituduh berzina. Pada ketika tu, tuan-tuan, Ibnu Juraid minta daripada ketua-ketua Yahudi ni. Yahudi ada ni, hak fitnah dia ni. Dia minta, boleh tak aku nak semayang 2 rakaat? Dia tak benar. Yahudi tak benar. Sebab apa? Yahudi ni sangat jahat. Yahudi ni jahat dia, tuan-tuan. Dia tak akan benar kita berdoa kepada Allah. Sebab apa? Dia cukup takut dengan doa umat Islam. Tapi apa jadi? Umat Islam hari ni sangat banyak cerdik dia. Sangat rasa cerdik dia sampai kalau kita kata berdoa lah, dia tak berdoa apa, mereka pun pakai skirt juga. Yang tu cerita masalah lain. Umat Islam di Malaysia pun berlambak pakai skirt. Kita kena ubah. Nah, saya seronok lah kalau boleh kawasan kita ni, kawasan Bertam Perdana ni, di depan tuan-tuan siap-siap dah zon menutup aurat cukup bagus. Satu lagi cadangan. Sebab apa? Supaya orang yang masuk tu dia fikir, dia nak hebat apa? Tudung tak pakai surat pendek, saya akan boleh macam nak cucuh kepala lutut tu. Hal pakai surat pendek ni saya cukup geram. Dia main duk sembang pandai yang kita. Dia tahu ustaz saya pakaian saya macam ni. Dia tahan saya kulondeh bagi bogel lari kot ni mau hantar. Kata dia boleh duk buat kemah. Dia kata saya pakaian saya macam ni, minta maaf ustaz noh. Dia itu duk minta maaf kat kita. Bukan kita yang hadkan. Pakaian ni Tuhan yang suruh. Pakai pakaian tutup aurat ni Tuhan suruh. Jadi tuan-tuan, salah satu dia kita tak boleh buat macam lain. Zon menutup aurat. Masuk saja kawasan Shah Bandar, semua kena tutup aurat. Kan? Semua kena tutup aurat. Kena buat macam tu lah. Tak kira dia nurse ke, dia pegawai besar PTD ke, dia Perdana Menteri ke, Menteri ke, dia masuk mai kawasan kita, dia kena tutup aurat. Sebab kita tak mau orang yang tidak menutup aurat masuk kawasan kita, seolah-olah kawasan kita ni kita jaga, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan di dalam kawasan kita. Kita mau macam tu. Nah, lepas ni tuan-tuan boleh buat satu lagi. Kemudiannya disebutkan lagi, dia kata Yahudi ni cukup pantang. Sebab tu ada satu kes, satu cerita. Apabila ni cerita Hitler, wallahualam cerita betul ke tak, saya pun kawan-kawan cerita, dia kata boleh jadikan pengajaran. Apabila Hitler ni dia tangkap 2 kumpulan tentera Jerman tangkap tentera Rusia dan juga tentera Yahudi. Kemudiannya dia perintahkan dua-dua kumpulan tentera ni korek lubang. Korek bila dah dalam ni, kemudiannya Hitler ni kata dia suruh tentera Yahudi masuk 6 orang masuk dalam lubang. Masuklah tentera Yahudi 6 orang. Kemudian dia panggil tentera Rusia ni, dia kata hampa kambuh puak ni. Geng ni tak gamak nak kambuh. Panggil tentera Jerman nak kambuh. Tentera Jerman pun tak gamak nak kambuh puak Yahudi ni. Dia kata mana boleh. Dia kata Tuan Hitler, kami nak kambuh ni. Kami nak kambuh ni duduk tengah hidup ni. Tak gamak nak kambuh. Kalau mati gamak kambuh, memang kena kambuh, tak busuk. Dia kata ni duduk hidup-hidup. Kemudiannya Hitler dia suruh naik 6 orang tentera Yahudi ni nak hampa naik.
Turun pula tentera Perancis masuk tu. Masuk 6 orang tentera Perancis tu, kemudian panggil Yahudi bertanam depa. Yahudi ni tak ada apa. Tak ada bantah apa, dia ambil skop, tolak, ambil cangkui, kambuh terus. Tuan-tuan, nak abang kata Yahudi ni punya gamak, sebab tu Hitler kata hampa tengok dah. Yahudi sebab tu aku bunuh Yahudi. Yahudi ni bangsa yang gamak buat kat orang, bangsa yang gamak buat kat Nabi dia. Tuan-tuan, Nabi Yahya depa gaji. Ni depa gaji daripada atas putih dua. Kita duk pergi beli makan darah lagi, benda hal lepas jual. Kita gamak makan lagi, hak lepas jual ni kita boleh makan lagi. Depa boleh gaji ni. Nabi Yahya, Nabi. Depa gaji putih dua. Kan gaban gagah juga dia pakai tu, laser tu mati cepat. Gaban Zack potong dua, dia kena dengan laser tu dia putih dua cepat. Hak ni gaji daripada atas sampai bawah, tuan-tuan, sementara nak putih. Bayangkan seksanya seorang Nabi Allah yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai macam tu sekali dia buat. Jadi pok Yahudi ni tuan-tuan jahat. Cukup jahat. Jadi bukan kita benci mereka ni, kita benci disebabkan keingkaran mereka ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita siapa untuk halang mereka? Kita juga kena percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan yang terakhirnya disebut terjemahan, wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kesan daripada kata-kata Habibun Najjar ni sebenarnya telah memberikan kesan sebuah sedikit kepada orang-orang yang mendengar. Jadi antara sifat yang baik yang ada kepada Habibun Najjar ini, ada dua sifat pada dia, ialah dia ni satu orang yang berpegang, yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu lagi dia tidak minta apa-apa upah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan upah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah selepas ini kita akan sambung. Saya akan terangkan sikit ayat ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini menceritakan tentang apa yang telah disebutkan oleh Habibun Najjar sebagai keterangan daripada apa yang telah disebutkan oleh Habibun Najjar. Dan kita baru terang pasal wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Maksudnya ayat wa ilaihi turja'un. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu, 2 minggu lagi insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini menjadi panduan kepada kehidupan tuan-tuan dan juga disesenisikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil waj'alna min ibadika as-salihin walhamdulillahi rabbil alamin.